Okey, semua orang dah pergi toilet ke? Okay, semua orang okey lagi ke? Ada yang dah left group ke? Kita boleh teruskan kita punya sesi. Sebelum teruskan tu boleh tak saya nak menjawab sedikit tentang tadi tentang logo halal tadi kan. Ya. Uh, Nasib baik ada masa break sekejap ni, sempat saya cek jawapan ni. Okey, yang betulnya adalah penggunaan MS tanpa tahun di belakangnya itu. Tetapi sebenarnya itu adalah minimum requirement. Sebab kita tahu mungkin syarikat dari segi kos, macam isu kita bincang tadi kan, bila MS berubah, packaging masih lagi guna nombor MS yang lama, jadi masalah. Jadi penggunaan nombor MS dengan tahun semasa MS tu adalah best practice. Tetapi atas situasi yang berlaku di industri tadi, maknanya penggunaan MS tanpa nombor tahun di belakang tu masih boleh diterima. Tak jadi isu. Jadi kalau nak guna dengan tahun pun tak jadi masalah, tapi lebih kepada menggunakan tanpa tahun lah, supaya nanti kalau berlaku perubahan lagi pada MS tidak menjadi beban kepada syarikat tentang isu nak buat blok baru, packaging obsolete dan yang lain-lain itu. Itu satu. Kemudian saya dapat ada yang tanya dekat WhatsApp saya ni. Mungkin dia malu nak tanya pada Natra kot. Soalan tentang mana tadi Kejap. Cari balik. Tadi kita bincang pasal latihan halal kan? Ya, saya. Latihan kompetensi. Mana tadi? Lupa dah saya surat dia. Bukan surat 12. Surat 12. MHMS kan? Surat 12 ke? Sekejap Okey, soalan dia latihan JKHD 3 tahun sekali. Allah, tutup sekejap. Latihan jantung kosal dalaman 3 tahun sekali. Katalah tahun 2021 latihan pertama dibuat. Kemudian berlaku perubahan di peringkat syarikat, ada lantikan baru pada tahun 2022. Jadi perlukah diadakan latihan sekali lagi walaupun belum cukup 3 tahun? Soalan dia. Atau perlu dihantar anggota baru ini sahaja? Jadi sebenarnya dalam ini disebutkan 3 tahun sekali. 3 tahun sekali ini adalah yang wajib. Kalau syarikat rasa tiap-tiap tahun nak buat latihan halal dalaman kepada ahli-ahli jawatankuasa halal dalaman, latihan kompetensi tadi nak ulang kaji, nak dapatkan sebelum ni Solihin yang bercakap tak sedap, nak cari pula Ustaz Aminur Rashid daripada industri pula yang bagi latihan sebagai contoh, nak compare knowledge skill yang ada tu, ada yang berbeza, ada yang boleh ditambah baik ataupun tidak. Pada saya itu pun bagus, terpulang pada industri. Cuma disebutkan yang wajib perlu dibuat 3 tahun sekali. Bila berlaku perubahan disebabkan macam contoh tadi ada staf yang berhenti kerja ataupun ada ahli baru yang menyertainya, kalau tak dapat buat semua, ahli yang baru ni kalau belum pernah mengikuti kursus, bolehlah dihantar untuk kursus luaran yang ada, ataupun kalau yang dah pernah pergi di syarikat lama dan mengikuti kursus itu masih dalam tempoh 3 tahun, bolehlah request rujuk kepada Jabatan Agama, boleh tak kita ada skip macam pemindahan kredit masa belajar dulu, betul tak? Makna masa first year diploma dulu dah ambil subjek bahasa Inggeris contohnya. Lepas tu kita promote daripada diploma ambil degree. Jadi perlu tak ambil lagi subjek bahasa Inggeris yang kita ambil kat first year degree dulu. Setakat hari ini dalam prosedur ni tak disebutkan secara spesifik boleh ataupun tidak. Jadi langkah selamat sebenarnya apa yang boleh dibuat, syarikat boleh rujuk kepada Jabatan Agama untuk kebenaran dan bagilah sebab-sebab apa yang boleh memberi pemahaman kepada pegawai kenapa pegawai ni tadi diminta untuk konsep seperti pemindahan kredit tadi diterima oleh Jabatan Agama. Saya kira sebenarnya di akhirnya kalau kompetensi itu ada, tak jadi masalah untuk pegawai yang daripada syarikat lain pernah ada kursus menyertai syarikat baru dan mohon dikecualikan daripada kursus. Syarat dari segi prosedur satu hal, tetapi dari segi kebenaran itu apa-apa juga kalau dapat daripada Jabatan Agama masih boleh diambil kira. Okey, itu saja tambahan berkaitan dengan latihan. Saya rasa saya boleh kongsikan. Kalau ada soalan-soalan lain. Okey, kita ada soalan dari di chat. Okey, daripada Syafiqah.
Ada soalan ke mengenai pasal latihan kompetensi ni? Okey, saya nak tanya. Muka surat 28 MPPHM. Yang F tu. Sekejap. Nat, kalau boleh tolong buka sama-sama. Muka surat 28 ya? Ya, MPPHM. Okey, kejap. Okey. Mana? Yang mana Syafiqah? Okey, dekat F tu kan ada list. Adakah kesemua skop yang dinyatakan dalam F tu perlu diberikan latihan kompetensi setiap 3 tahun? Muka surat 28 MPPHM. Ya. Saya tengah baca ni. Latihan kompetensi halal hendaklah dikendalikan oleh penyedia latihan halal yang berdaftar di bawah HPB atau pihak berkuasa berwibawa yang merangkumi skop berikut. Let's say macam 3 tahun sekali kita buat MS. Lepas tu lagi 3 tahun kita buat MPPHM. Ke setiap 3 tahun tu mesti merangkumi skop-skop di senarai F ni? Maksud dia macam mana? Untuk tahun yang pertama ambil tajuk satu Roman saja. Lepas 3 tahun ambil Roman nombor 2 Malaysian Standard saja. Begitu. Maksudnya dalam 3 tahun ni skop-skop semua ni mesti di fulfill lah. Dalam 3 tahun ni mesti habis list ni. Ke ataupun setiap 3 tahun boleh pilih nak buat MS ke, lepas tu 3 tahun akan datang buat manual procedure ke. Dia acceptable tak macam tu? Saya kira begini, sebenarnya kalau kita faham balik dari segi prinsip asasnya, apa yang kita nak daripada latihan adalah kompetensi. Jadi sebaiknya semua skop yang ada di dalam ini sekurang-kurangnya dibuat dalam tempoh 3 tahun itu. Lebih baik mungkin dalam satu sesi, kalau tak mampu nak disiapkan 6 skop yang ada itu tadi, mungkin boleh dipecahkan tapi dalam tempoh yang tidak terlalu jauh. Sebabnya setiap satu ni berkait satu sama lain tau. Jadi kalau katalah kita fokus kepada manual procedure saja, memang betul dalam manual ni dia merangkumi juga MS, dia merangkumi juga berkaitan dengan syariah dan fatwa. Tetapi kalau kita bincang tajuk syariah dan fatwa ini sebenarnya dia lebih panjang, lebih spesifik daripada apa yang ada dalam manual procedure yang tadi. Jadi kalau kita hanya fokus kepada contoh tahun ini kita nak buat latihan kompetensi berkaitan dengan manual sahaja. Yang lain-lain tu kita buat tahun depan sebagai contohnya. Ataupun dalam setahun kita buat 2. Jadi saya bimbang nanti pemahaman dari segi keperluan persetujuan halal yang akan reflect kepada kompetensi ini tadi tidak dicapai sepenuhnya. Jadi kalau 6 skop yang ada ini boleh diselesaikan dalam satu masa yang munasabah, macam contoh 6 ni tadi dalam tempoh setahun. Mungkin boleh dipecahkan 3 tajuk untuk setengah tahun, 3 tajuk lagi untuk setengah tahun dalam contoh 1 hari, 2 hari begitu kan. So untuk 3 tahun yang akan datang masih lagi skop yang sama ada bahan yang sama diulang kaji semula ataupun dengan elemen-elemen pengukuran, tapi masih lagi berdasarkan skop yang dinyatakan di sini. Sebab kalau kita tengok contoh fatwa dinamik. Fatwa 3 tahun lepas tak sama dengan fatwa 3 tahun sekarang. Mesti ada yang sama, masih ada yang sama dan ada yang dah ditambahkan atau telah dikemas kini. Jadi saya bimbang nanti untuk orang di Jabatan Agama yang sebagai sekretariat, kebiasaan diorang akan lebih familiar dengan perkara-perkara ini sebab itu yang aktiviti harian diorang. Tapi kalau kita menganggap 3 tahun lepas kita dah buat, tapi selepas 3 tahun mungkin tak begitu kritikal untuk kita beri penekanan sekali lagi, sedangkan ada perubahan dan atas faktor ahli jawatan kuasa itu pula dia tak buat kerja halal full time tau. Kita halal eksekutif memang kita buat kerja full time. Tapi kita jangan lupa adanya purchasing yang core businessnya adalah procurement. Halal ni cuma elemen-elemen sampingan daripada situ. Jadi mungkin kalau tak diuruskan dengan baik, kompetensi, pemahaman itu nanti akan jadi masalah. Itu pandangan saya. Kalau boleh dibuat dalam tempoh yang dekat, semua itu dalam semua skop yang ada itu dalam tempoh yang dekat, itu yang terbaik. Walaupun dah buat 3 tahun lepas, kalau nak buat selepas 3 tahun, benda yang sama ada untuk pengulangan atas faktor manusia tu selalu lupa
bagus, atau paling tidak kalau rasa dah jemu dah 6 tahun nasi ulang benda yang sama, MH pun tak APPHM pun tak berubah, masih benda yang sama diulang, mungkin boleh minta kepada PLH yang berkaitan tadi itu untuk memikirkan konten yang lebih lebih relevan, maksudnya masih dalam skop yang sama tetapi lebih kepada pengukuhan. Tidaklah semata-mata berdasarkan maknanya prosedur ataupun klausa-klausa yang spesifik dalam tu. Maknanya lebih kepada isu-isu baru di sebalik klausa-klausa yang ada untuk pemahaman ahli juruterangkuasa halal dalaman. Itu mungkin boleh. Kalau rasa dah nampak macam benda yang sama je kita ulang dah 3 kali dah kita buat kursus kompetensi ni benda yang sama, itu mungkin pilihan yang ada lah. Sebab kalau kita pergi mungkin penceramah ataupun trainer A dengan trainer B, ada perbezaan di antara trainer-trainer yang ada yang tadi. Sebab masing-masing melalui proses pembelajaran yang berbeza. Itu pandangan saya lah. Wallahualam. Okey, seterusnya. Kalau ada lagi? Okey tak Syafiqah? Okey, cuma saya nak tanya apa pandangan pihak JAIZ sekiranya Halal Eczak sendiri yang memberi latihan kompetensi, sebab macam dicakap tadi kita Halal Eczak memang buat kerja ni hari-hari. Dan of course kita untuk pemahaman yang pertama kita akan cari outsource lah. Dan kita yang akan sampaikan kepada Internal Halal Committee sendiri. So apa pendapat JAIZ untuk Halal Eczak yang conduct? Pandangan saya secara peribadi sebenarnya kalau ada halal eksekutif di peringkat dalaman yang mempunyai tak kompetensi yang baik nak buat latihan berbentuk kompetensi ini tadi, pada saya tak jadi masalah, tetapi lebih baik rundingkan dulu dengan Jabatan Agama. Sebab kita tak nak nanti kelebihan yang ada ini tadi tak di-channelkan di tempat yang baik dan betul. Satu. Yang kedua, kalau dia benda dah berjalan tetapi tidak ada macam apa, dia akan menjadi satu yang bercanggah balik selepas tu. So tak nak benda ni berlaku. Kalau boleh dirundingkan terlebih dahulu dengan Jabatan Agama, macam contoh kami di JAIZ, kalau keadaannya itu sesuai, boleh dilaksanakan sebenarnya. Ada ruang. Okey, Ustaz. Ya. Kalau kompetensi latihan sebegini yang dibuat daripada Jabatan Agama Islam Negeri kepada syarikat-syarikat contoh di Pahang. Latihan kompetisi itu dia bagi daripada pegawai Jabatan Agama Islam Pahang kepada industri. Bolehkah? Boleh. Macam mana Ustaz? Boleh? Boleh kan disebut dekat sini. Latihan kompetisi halal hendaklah dikendalikan oleh penyedia latihan halal berdaftar di bawah HPB JAKIM atau pihak berkuasa beri wibawa. Jadi dua tu. Sebab pegawai-pegawai di Jabatan Islam Negeri juga sebenarnya mereka ini mempunyai pengiktirafan di bawah HPB. Tetapi skim dia berbeza sedikitlah. Sebab kalau yang tidak bekerja di Jabatan Agama perlu mengikuti kursus wajib tenaga pengajar halal, KWPTH kan. Kursus tenaga pengajar wajib kursus wajib tenaga pengajar halal. Jadi di Jabatan Agama juga mengikuti kursus yang sama tetapi ada sedikit perbezaan. Sebabnya macam contoh kalau kursus halal eksekutif untuk yang di industri akan belajar tentang sistem mai halal. Untuk pegawai-pegawai di Jabatan Agama sendiri kami tak belajar sistem mai halal tu sebab memang kami dah buat benda tu hari-hari. Jadi sebab saya kata modul dia ada sedikit perbezaan tetapi sebenarnya pengiktirafan itu sama kelayakannya. Okey, baik Ustaz. Baik Ustaz. Okey, lagi? Okey, kita ada soalan daripada Encik Shah Iskandar. Boleh ajukan soalan Encik Iskandar? Hello? Mana dia orang ni? Encik Iskandar boleh respon? Kalau jika ada dalam talian Encik Iskandar. Ada tak? Jangan malu-malu. Kalau tak ada, tak apalah. Biar saya bacalah soalannya sebab soalannya ada di chat. Okey. Saya ingin bertanya mengenai latihan kesedaran dalaman oleh individu berdaftar HPB. Dalam portal pendaftaran HPB, ada pendaftaran untuk halal trainer, halal professional dan halal training provider. Adakah halal trainer disebutkan dalam MHMS klausa 5 keperluan umum kurungan 8 latihan halal? B. Latihan kesedaran. Bagaimana untuk layak mendaftar sebagai trainer? Bolehkah sesiapa saja atau individu yang telah menjalani latihan sama ada latihan kompetensi, latihan audit dalaman halal atau seumpamanya layak berdaftar sebagai trainer atau bagaimana? Mana nak soalannya? Tak nampak pun. Bahagian chat. Daripada Shah Iskandar. Shah Iskandar. Bawah sekali.
sekali. Nur Azrin. Aceh. Mana? Nuriana. Syah Iskandar. Iskandar. Oh tak ada. Oh dia PM saya directly. Tak apa nanti tak saya acil lah. share. Tak acil lah. Dia PM saya Tak apa, directly. Boleh share. Boleh share. Kejap ya, saya share. Panjang soalan itu, kalau pendek tu senang nak. Itulah. Okey, saya share ya. Okey, dapat tak? Sekejap. Ada. Dapat. Okey. Latihan kesedaran dalaman oleh individu berdaftar HPB. Dalam portal ada pendaftaran untuk alat trainer, profesional, training provider. Adakah alat trainer disebutkan? Perluan Pausa 5 keperluan latihan dalam kesedaran. Yang disebut dalam MHMS ni, kejap, muka surat berapa ya? Boleh bantu saya tak, Nat? Boleh, kejap Siapa? Ini ni yang disebutkan dalam MHMS kelas 5, keperluan umum. Okey, kejap. Keperluan umum. Muka surat 12 ke? Latihan kesedaran. Okey, keperluan umum nombor 5. Okey, untuk berdaftar sebagai trainer. Okey, untuk berdaftar sebagai trainer ni kena rujuk kepada HPB. Saya tak dapat nama jawab penuh jalan ni sebab HPB di bawah JAKIM. Tetapi boleh rujuk kepada Sekretariat HPB di JAKIM untuk mendaftar sebagai trainer. Kemudian bolehkah siapa sahaja atau individu menjalani latihan, sama ada latihan kompetisi, latihan uji halaman atau seumpamanya layak mendaftar sebagai trainer. Untuk mendaftar sebagai trainer ni dia macam sebut tadi lah, dia kena hadir kursus wajib tenaga pengajar halal. Jadi isi dalamannya tu pada pandangan saya lah, kalau dah menghadiri kursus latihan kompetensi, latihan audit halal dalaman, dan mengamalkan tugas sebagai halal eksekutif, itu semua perkara-perkara yang kalau hadir khusus wajib tenaga pengajar halal ini tadi akan membantu untuk melepasi tahap kompetensi yang membolehkan layak menjadi trainer itu tadilah. Jadi secara spesifiknya kena rujuk kepada sekretariat yang menguruskan HPB di JAKIM tentang cara nak daftar. Tapi saya nampak dekat sini apa yang kita ada daripada latihan dan juga pengalaman kerja itu sebenarnya untuk menjadi trainer, sama dari segi modul kursus yang akan diikuti ataupun dari segi selepasnya itu nanti untuk bercakap kepada audien, memang sangat penting dan sangat membantu. Okay, kalau saya boleh jelaskan. Maaf tak dapat nak jelaskan semua sebab di HPB di bawah JAKIM. Okay. Terus ya. Saya rasa soalan untuk latihan sampai sini saja. Kita pergi ke soalan yang seterusnya dari grup Telegram, iaitu halal eksekutif yang sama boleh dilantik sebagai halal eksekutif untuk 2 cawangan. Boleh ke? Macam contoh saya dulu, ada cawangan dekat Kota Damansara, ada cawangan dekat Kelang. Boleh ke saya seorang sahaja halal eksekutif untuk kawal 2 cawangan tu? Okey, kalau kita tengok dari segi syarat yang disebutkan dalam MPPHM yang ada ini tadi, saya sebut balik dengan apa yang saya katakan di awal tadi. Arah tuju halal Malaysia ke arah sebenarnya nak memberi lebih kepercayaan dan juga otonomi. Jadi sebab itu kalau sebelum ini satu halal eksekutif untuk 2-3 lokasi tidak ada masalah, tetapi untuk menjadikan setiapnya itu boleh berfungsi dengan baik, maka setiap lokasi perlu ada halal eksekutif. Yang dimasukkan satu lokasi ini kalau di dalam satu kawasan yang perimeternya sama. Maknanya macam contoh, kalau kawasan perindustrian lot 1 dengan lot 2. Lot 1 lot 2 ni adalah kilang semidi sebagai contoh. Jadi maknanya lot 1 dengan lot 2, satu buat produk untuk katalah untuk kosmetik, satu lagi untuk barang gunaan.
di lot 1 dan satu lagi di lot 2. Yang ini mungkin boleh dilihat satu mewakili dua lokasi yang berbeza, boleh dipertimbangkan. Tetapi kalau macam contoh kes Nat hari itu, satu di Kota Damansara, satu di Kelang, dengan nature yang agak berbeza. So availability untuk menguruskan halal di situ, ada sebahagiannya yang boleh diuruskan, ada sebahagiannya tak boleh diuruskan. Perkara-perkara yang bersifat administration mungkin boleh diuruskan secara remote, tapi perkara-perkara bersifat operational tak boleh diuruskan secara remote. Walaupun mungkin ada konsep macam CCTV di syarikat. Jadi kalau ikut manual yang baru ni ke arah secara khusus setiap lokasi satu. Tetapi macam saya sebut di awal tadi, saya suka untuk memberi sedikit ruang kepada rakan-rakan di industri. Sebenarnya kalau industri di mana kita bekerja ini yang kita faham sebenarnya, macam saya bagi contoh tadi kan, kalau produknya hanya satu, tidak kritikal dan syarikat itu dalam kategori besar yang mungkin dari segi bebanan, peranan dan tanggungjawab yang akan dibuat itu tidaklah seberat orang yang berada di industri lain yang banyak produk dan juga melibatkan produk-produk yang kritikal. Mungkin kalau syarikat nak request satu untuk jaga dua lokasi, ada ruang. Kalau Jabatan Agama, pegawai yang berkaitan itu boleh rasionalkan. Sebab memang untuk sementara ini, untuk beberapa kategori industri yang buat permohonan, ada yang dia request untuk halal exactnya itu buat kerja yang lain disebabkan produk dia simple dan straightforward. Jadi kita tidak ada masalah. Tetapi ada industri yang memang kita minta disebabkan nature industri itu perlu ada CDI, perlu ada halal eksekutif yang dedicated. Jadi yang penting industri yang faham apa yang ada dan kena terangkan kepada pegawai dengan justifikasi yang sesuai. Kalau pegawai itu nampak, biasanya boleh diberi pertimbangan. Okey. Ada soalan lagi mengenai pekerja Muslim di syarikat multinasional, iaitu perlukan 2 pekerja Muslim di bahagian pemprosesan. So bagaimana kalau syarikat itu terdapat 2 shift? Adakah perlu untuk 2 pekerja Muslim di bahagian untuk shift malam, 2 pekerja shift malam dan 2 pekerja shift petang? Ya. Mana tu? Ya. Okey. Sebenarnya kalau 3 shift pun kena 2 orang sepanjang. Maknanya kena ada 6 orang lah. Bukan 2 untuk 3 shift. Maknanya 2 untuk setiap shift. Jadi ini yang agak mencabar. Terutama untuk company yang dia shift dia panjang tapi pekerja dia tak ramai. Contoh paling mudah kita boleh tengok dekat mana R&R. R&R lebuh raya. Kan? R&R kan 24 jam. Pukul 3 pagi pun ada buka, pagi pun ada buka, ujung minggu ada buka. Jadi kalau ikut kehendaknya dekat situ, sebenarnya setiap shift tu kena ada. Tapi kita tahu kadang-kadang shift ni pula dia bukanlah 8-8-8. Ada yang shift 12-12. Maknanya 8 jam kerja wajib dan 4 jam OT wajib. Ada yang begitu. Ada yang 8 jam tapi 2 shift. Jadi ikut celah mana sekalipun, formula shift itu tadi, sebenarnya kehendak dalam prosedur ni tadi, pada setiap shift tu minimum ada 2 orang pekerja beragama Islam. Ikutlah kalau dia dalam prosedur tu kata tempatan lah. Kalau foreigner lah. Okey ya? Okey, faham. Okey, faham ya. Okey, ini ada syarikat daripada syarikat OEM. Okey, soalannya? Okey. Syarikatnya kilang A ada OEM dengan kilang B. And then kilang B ni dia tak ada jawatan kuasa dalaman halal. So boleh ke kilang A ni, manufacturer ni menggunakan jawatan kuasa halal untuk buat application untuk kilang A? Kejap. A ni tadi pengilang juga? Kilang A buat OEM. Pengilang lah. OEM tu kilang B. Sekejap. A ni sekarang ni dia pengilang ataupun dia brand owner? Dia OEM. Kilang A buat OEM. So dia OEM company lah. Dia manufacturer. A adalah manufacturer juga tapi produknya tu diberi kepada B. Ya. B juga adalah pengilang. Kilang B ni brand owner lah. Sekejap. A kilang. Kilang A kilang A buat OEM. Okey. Untuk kilang B. Okey, B adalah brand owner. Ya. Okey.
brand owner nak apply halal Okey. untuk produk, tapi kilang B ni tak ada IFC, JKHD. Okey. Boleh ke kilang A letak AFC dalam application? Ya. Saya agak keliru sikit dengan statement Nat ni. Bukan soalan saya. Soalan daripada kita punya peserta. Tak apa. Macam ni. Kalau B ni, dia hanya fokus kepada marketing. Fokus pada marketing dan dia memang tidak ada processing facility. Dia tak ada jawatankuasa dalaman sebab mungkin kategori dia sederhana dan besar lah. Jadi dia nak tumpang A sebagai penghilang kontrak punya jawatankuasa dalaman sebab A yang hilangkan produk untuk dia. Baik. Di sini ada keadaan yang mungkin saya boleh jelaskan. Fokus utama sebenarnya dalam aktiviti halal ni dia melibatkan proses pengeluaran itu. Jadi itu yang paling minimum. Yang utama dan yang paling minimum. Kalau brand B sebagai brand owner ni tadi, dia ada jawatankuasa dalaman, itu yang terbaik. Tapi macam saya kata di awal tadi lah, bisnes ni dynamic dan dia tidak statik. Kalau boleh optimize apa yang ada di A, akan optimize pada A lah. So kalau dalam situasi ini, maklumat berkaitan dengan JKHD ataupun IC di peringkat kilang A ini tadi boleh diterima. Boleh diterima, tetapi kalau B ini tadi sebagai brand owner, dia juga ada buat manufacturing. Sebab ada setengah syarikat yang, bukan syarikat kecil pun, syarikat besar, ada kita nampak dalam permohonan bila mana processing facility dia tak cukup kapasiti untuk buat produk yang sama. Ataupun mungkin untuk SKU yang berbeza. Macam contoh, untuk packaging 1 kilo, facility tu tak ada di kilang B ataupun brand owner ni tadi. Jadi dia kena outsourcekan kepada co-packer. Jadi sekarang ni maklumat yang perlu diisi dalam sistem MyHalal sebenarnya maklumat siapa? Maklumat jawatankuasa dalaman co-packer ataupun untuk yang B ni tadi sebagai brand owner. Jadi fokus sebenarnya adalah kepada penghilang ataupun co-packer yang A itu tadi. Tapi yang B ni juga sebab dia buat manufacturing, dia pun perlu ada juga untuk mempunyai jawatankuasa dalaman kalau dia cukup syaratnya lah. Itu ya, boleh ya? Saya rasa boleh menjawab soalan. Okey, ada soalan mengenai permohonan halal iaitu untuk produk baru. Belum ada packaging ataupun belum ada production tetapi ada trial run produk. Dia pack dalam plain plastik, tak ada labeling apa-apa. Boleh ke apply halal? Soalannya pendek, jawapan banyak. Begini, kenapa dia pack dekat plain packaging? Dia nak jual ke atau untuk sementara? Maklumat tu kena ada juga tu. Untuk mana untuk kami, untuk saya digest lah. Kalau secara kasar, tanpa mengambil kira kenapa packaging dari tu, untuk memohon sijil pengesahan halal, produk baru, dia ada disebut dalam, saya tengok tapi produk R&D tu. Kita boleh benchmark dekat situ. Dia perlu paling minimum, dia dah kena ada trial run di fasiliti utama pemprosesan. Bahan-bahan mentah ada sebahagiannya, kalau tak semua sekalipun. Kemudian ada rekod yang boleh diakses. Jadi itu untuk prasyarat asas produk baru tu buat permohonan persijilan halal. Kemudian kalau produk tu sendiri masih belum dijual dengan plain packaging itu tadi, yang itu saya tak boleh nak jawab. Tapi kalau secara kasar produk baru, kalau cukup syarat di atas tadi tu boleh buat permohonan. Mungkin boleh bagi maklumat tambahan lah. Sebab kalau nak dipasarkan produk baru ini tadi tanpa plain packaging, kalau dia adalah produk makanan, kita jangan lupa peraturan berkaitan dengan pelabelan makanan dalam kelas minggu lepas tu kan, dengan Puan Syuhada tu ada disebutkan secara spesifik. So halal pun ambil kira juga keperluan-keperluan pelabelan tu kepada tahap yang paling minimum maklumat pelabelan. Sebab saya tengok ada, saya tak pasti di mana orang bertanya, tapi produk ni untuk kegunaan dalaman sebagai contoh.
dan menggunakan plain packaging. Jadi perlu tak pelabelan apa semua? Ya, masih perlu pelabelan, tetapi yang paling minimum untuk identifikasi. Contohnya nama produk, tarikh pengeluaran, kemudian kalau produk tu produk in-house, mungkin ada maklumat yang menunjukkan produk tu adalah in-house lah pengeluarannya itu. Kalau produk tu outsource daripada tempat lain, dan kena maklumat tu lebih jelas lagi lah. So ada tak maklumat tambahan tadi tu kenapa packagingnya plain? Tak adalah. Kalau tak ada, setakat tu je lah saya boleh bantu. So maksudnya untuk permohonan halal, kita perlu ada minimum information sahaja untuk produk baru. Tak perlulah full labeling macam follow. Bergantung kepada sebenarnya pada tahap itu produk tu berada di tahap mana. Adakah produk tu macam contoh permohonan baru tetapi full production akan dibuat selepas sijil pengesahan halal ada diperolehi. Maknanya dia macam produk R&D tetapi produk ni telah dibuat menggunakan full facility. Full facility, cuma dia tak dipasarkan, dia hanya untuk tujuan penjanaan rekod dan juga commissioning machine ataupun proses, maka produk ni tadi disimpan dalam packaging yang plain. Jadi untuk maknanya kalau audit pensijilan halal datang buat penilaian, adalah benda yang boleh dibuktikan di situ. So pada saya tidak ada masalah. Tetapi kalau memang produk ni nanti akan jadi produk akhir dengan plain packaging, yang saya rasa mungkin tak berlaku, ataupun kalau menjadi produk akhir dengan minimum packaging label yang ada di situ, kalau minimum itu memenuhi syarat pelabelan dalam pensijilan untuk produk makanan sebagai contoh, maka dia masih boleh dipertimbangkan. Bergantung kepada apa produk itu tadilah. Okey. Bersentuh mengenai halal eksekutif di setiap cawangan, yang mana perlu meletak seorang halal eksekutif di cawangan bagi menjalankan full. Bagaimana pula untuk restoran berangkai? Adakah minimum outlet yang mana tiga outlet dah perlu halal eksekutif baru, ataupun setiap outlet perlu halal eksekutif, ataupun macam mana tu? Sebab tak ada disentuh dalam disentuh hanya untuk manufacturing sahaja. Bagaimana untuk restoran berangkai? Okey, saya jawab secara umum sebab untuk premis berangkai dalam manual yang baru ni telah di keputusan dalam perbincangan lepas pun ada bahawa proses akan diuruskan oleh JAKIM. Jadi apa yang saya boleh nampak dekat sini, paling tidak halal eksekutif tu ada di HQ untuk pengurusan dan juga rekod. Sebab kebiasaannya kalau premis berangkai ini menggunakan sistem yang standard. Macam contoh central purchasing ataupun produk tu datang daripada central kitchen, proses pengurusan dia lebih mudah berbanding dengan premis berangkai yang tidak ada sistem. Jadi kalau premis berangkai yang tak ada sistem ini mungkin keperluannya berbeza sedikit. Kalau dia ada sistem ni tadi saya nampak kalau isu yang ada di premis pun lebih kepada isu pekerja, isu kebersihan, yang lain saya nampak kalau ada pun pest control pun masih lagi kebersihan kan. Jadi tak begitu banyak isu yang kalau kita fikir secara logik, tak perlu setiap outlet itu tadi ada halal eksekutif. Mungkin boleh dirujuk pada JAKIM untuk secara lebih spesifik, kalau nak ada halal eksekutif di outlet ni tadi, ada tak minimum macam 10 outlet satu halal eksekutif ke, ataupun memadai ada di ibu pejabat je. Tapi kalau pandangan saya peribadi, kalau syarikat ni tadi premis berangkai, dia ada sistem, halal eksekutif ada seorang di pejabat untuk menguruskan rekod pengurusan dan yang lain-lain itu masih lagi boleh diterima. Tetapi bergantung jugalah dengan jumlah outlet. Kalau outletnya tak banyak, mungkin seorang cukup. Sebab antara kerja halal eksekutif itu saya percaya adalah untuk membuat audit dalaman di outlet yang dapat sijil halal juga. So detailnya nanti cuba tanya balik pada JAKIM lah. Saya cuba take note juga. Nanti kalau ada sesi yang lain saya maklumkan lah kalau ada jawapan yang baru. Okey, Ustaz. Ada soalan daripada industri kosmetik iaitu mengenai notification details.
Sebelum ni kita hanya perlu kemukakan notification note sahaja. Tapi mengikut NPPHM Domestik 2020, kita perlu kemukakan notification detail sekali di mana ada senarai bahan ramuan yang telah dinotifikasi. Boleh ke pihak syarikat ni menutup percentage untuk setiap bahan ramuan tu? Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya details notification tu rasional diminta adalah untuk validation semasa proses persediaan halal itu dibuat. Antara benda yang menjadi cabaran kepada kami adalah proses notifikasi ini tadi di bawah NPRA. Kita dimaklumkan bahawa produk-produk bernotifikasi itu adalah produk yang tidak ada masalah. Jadi maklumat notifikasi detail yang ada di dalam persyaratan notifikasi itu memang kita tak minta sebelum ni. Jadi apabila masuk dalam permohonan, nombor notifikasi nombor yang betul, tetapi maklumat yang diisytiharkan tu berbeza. Jadi berlaku keadaan yang menjadi masalah bila kelulusan dikeluarkan. So itu antara sebab mengapa dalam manual baru ni perlu dimasukkan supaya dia tidak ada masalah. Maknanya di peringkat awal lagi pegawai dah boleh buat pengesahan bahawa apa yang ada dalam notifikasi dengan apa yang diisytiharkan tu adalah sama. Sama macam peranan pegawai semasa audit, bila pergi audit dia akan minta maklumat-maklumat pengeruan macam BMR ke, patching record ataupun bill of material lah. Tujuannya untuk mengesahkan bahawa formulasi dengan apa yang disiapkan dalam permohonan itu adalah sama. So kalau nak tutup yang itu tak ada masalah, bukan benda besar pun. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi satu soalan mengenai fee permohonan, iaitu fee permohonan persijil halal sebanyak RM20. Okey, bagaimana di pihak JAIZ? Adakah perlu dibayar secara tunai ataupun ada cara lain yang perlu diterima? Okey, tentang fee RM20 ni masih lagi belum macam mana saya nak kata, semua dia belum ready lah. Tapi dalam prosedur kena sebut dulu sebab prosedur ni once kita dah final untuk kita pindah balik, panjang proses dia, jadi kita sebutkan dulu. Maknanya kalau ikut Januari tu seolah-olah semua fee apa semua tu pun dah ready. Sama macam kerja industri tadi. 1 Januari packaging masih lagi guna MS yang lama. Halal eksekutif masih lagi tak datang kursus, kita bincang tadi, betul tak? Jadi ini benda-benda yang boleh dirundingkan. Kalau di peringkat syarikat tadi ada challenge dari segi nak ada kursus lah, labelnya apa semua. Jadi bila maklumkan kepada kita, kita akan buat penjelasan semua. Jadi isu tentang pembayaran ni tadi, sehingga ke hari ini belum selesai lagi. Yang pasti saya dimaklumkan oleh rakan-rakan daripada JAKIM, fungsi bagi tujuan fee RM20 itu masih belum siap sepenuhnya di peringkat JAKIM. Semalam perbincangan terakhir di pejabat pun sebenarnya kaedah pembayaran untuk persijil halal yang akan datang ni akan dibuat kalau sesuai lah di Jabatan Agama Islam Negeri yang pasti kalau di Selangor memang kita akan buat seperti itu, online sepenuhnya. So tidak ada lagi bank draft, tidak ada lagi isu cek hilang. Sebab ini masih saya akui memang kalau di JAIZ ada juga berlaku yang menghantar orang lain, yang menerima orang lain, yang mengurus orang lain. Jadi dalam proses untuk ditambah baik, untuk dijadikan pembayaran itu secara online sepenuhnya. Jadi kalau di JAIZ, sistem online FPX sebenarnya dah ready. Tapi kami belum war-warkan lagi sebab ada beberapa benda teknikal yang perlu diselesaikan di peringkat kewangan lah. InsyaAllah dalam Januari nanti pun mungkin kita akan gunakan sistem pembayaran online FPX untuk fee persijilan. Untuk RM20 ni sebab dia berkait dengan sistem yang JAKIM bangunkan, maka pembayaran tu akan dimuktamadkan oleh JAKIM nantilah kaedah dan juga akaun yang mana satu. So, tunggu je sabar. Kami pun tunggu-tunggu juga ni. Macam mana rupanya nanti. Okey, terima kasih Cik Salihin. Okey, kita buka soalan untuk peserta. Ada soalan ke? Nak tanya boleh? Boleh. On mic je saja. Boleh. Dengar tak? Apa Susi? Dengar. Okey, jelas. Boleh kenalkan nama ke? Okey. Kenalkan nama daripada mana? Okey, saya Susi Basri dari Glove Industri, Kawasan International Sdn Bhd.
So untuk MHMS Klausa 5, Muka surat berapa? muka surat 8. 8, sekejap ya. Kenapa tu? Audit Okay. dalam. Audit saya tak settle soalan ni. So untuk yang 5C, juru audit halal dalaman hendaklah mempunyai sijil intern halal audit atau sijil eksekutif halal daripada PLH yang berdaftar di bawah HPB. Okay, soalan saya macam sebelum ni, saya ada dalam beberapa internal halal auditor untuk kilang-kilang kami. So di mana sudah di training sebelum ini oleh syarikat daripada PLH juga, tapi training yang 2 hari saja halal internal audit. Adakah training ini memadai atau saya perlu hantar lagi saya punya internal halal auditor untuk training IHA under PLH yang 100 jam? Kalau ikut sekarang ni kena pergi yang 100 jam tu. Wajiblah yang itu. Jadi yang sebelum ni terbatas itu. Bukanlah dia tak layak ataupun dia tak diiktiraf, cuma bila dikeluarkan manual yang baru ni sebenarnya proses benchmarking tu perlu dibuat semula. Sama macam isu sijil halal eksekutif, sebab sebelum ni ada yang pergi kursus sijil halal eksekutif bawah HDC tahun 2008, yang dengan MISDEC tahun 2011, yang dengan USIM, IRAM, banyaklah. Jadi seolah-olah macam bila keluarnya HPB, PLH ni apa semua, jadi seolah-olah macam korang punya sijil tu tak valid. Padahal apa yang dia belajar tu benda lebih kurang sama, betul tak? Jadi untuk diwujudkan satu yang standard, yang selaras, maka sebab itu ditetapkan peraturan 70 jam kredit di bawah PLH. Walaupun modulnya lebih kurang sama, memang ada sedikit challenge dekat situ, tetapi ini perlu untuk kita standardkan balik supaya modulnya seragam, jam kursusnya seragam dan sijilnya seragam, supaya pemahamannya juga seragam. Jadi yang sedia ada ni yang dikatakan 2 hari tidaklah bermaksud dia tidak relevan ataupun dia dah memadai, sebab mungkin ada benda-benda yang lebih detail tak dimasukkan dalam modul yang 2 hari ini tadi. Sama juga macam kursus yang kita pergi sebelum ni kan, 6 bulan. Apalah sangat 6 bulan kalau nak dibandingkan dengan 70 jam kredit tu, betul tak? Nampak 6 bulan tu lebih detail kita belajar. Tetapi untuk tujuan penyelarasan, maka diwujudkan 70 kredit untuk semua orang. Jadi yang dah pergi bulan ke, 3 bulan ke, yang dah pergi setahun sekalipun, masih lagi kena selaraskan semula seperti itu. Jadi ambillah masa sementara yang ada ni, dan kebiasaan sebenarnya. Ni sedikit tips lah saya kongsikan. Tapi dia lebih sebenarnya pendekatan yang kami buat di JAIS. Kalau di negeri lain, saya serah kepada negeri lain lah dari segi pelaksanaannya. Kalau di Selangor sebenarnya, di awal pelaksanaan NPPHM ni memang dikuatkuasakan, tetapi ruang untuk negotiation di antara industri dengan sekretariat kita buka. Maksudnya, kalau syarikat minta tempoh untuk hadir kursus disebabkan kesesakan PLH yang ada untuk menawarkan kursus ini, sekretariat masih boleh pertimbangkan. Sama macam isu tentang halal eksekutif yang ada untuk 1 kilang atau 2 kilang itu tadi. Jadi kalau syarikat boleh memberi justifikasi yang baik dan prestasi syarikat juga yang sedia ada adalah baik, di peringkat sekretariat biasanya memang diberi peluang untuk mungkin beberapa bulan yang awal tahun 2021. Tapi kalau dah tahun 2023 memang tak ada pilihan lah, memang akan sepenuhnya. Kalau tak comply memang ada masalah. Jadi ambillah peluang yang ada ni untuk kosan. Kalau masih belum ada yang datang kursus 100 jam tu tadi, kena pergilah dulu. Paling tidak kalau tak dapat semua, janganlah seorang pun tak dapat pergi. Boleh Susi? Susi? Boleh. Jangan live group. Faham. Boleh. Dengar ke? Dengar. Okey. Belum. Okey, boleh. So buat sementara maksudnya kita boleh guna dululah internal auditor yang ada sijil halal tu, tapi dalam masa yang sama syarikat juga komit untuk hantar pergi latihan HA yang 100 jam. Kena tunjukkan macam itu. Itu lebih baik ada yang 2 hari itu daripada langsung tak ada. Cuma saya katakan ini
dalam tempoh-tempoh terawal ni saja boleh dirundingkan. Maknanya kalau dah setengah tahun ke belum tentu lagi lah. Maknanya kalau setakat Januari nanti pegawai datang untuk buat audit. Lepas tu tengok dekat situ orang yang buat internal audit cuma ada kursus selama 2 hari, bukan yang 100 jam kreditnya itu. Maka kalau bagi penjelasan itu yang dah ada sekarang ni, tapi pada masa sama syarikat dalam proses untuk menghantar yang lain, biasanya pegawai akan rasionalkan balik. Okay, Suzy? Baik. Okay. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih Cik Suri. Okey, ada soalan lain lagi ke daripada peserta? Ada tak? Assalamualaikum. Salam. Saya Nur Fatihah dari Sydney Gate House. Okey. Saya nak tanya berkenaan dengan halal logo yang baru tanpa tahun tu. Okey. Bila effective date dia, sebab boleh ke kalau kami guna by this year? Sebab kita dah print packaging dengan halal logo yang baru lah. Okey. Macam saya sebut di awal tadi, sebagai sekretariat saya tidak ada autoriti untuk membenarkan. Yang boleh membenarkan adalah jawatankuasa. Jadi kalau dah terprint, dah terguna, nak elak enforcement ke atau apa sekalipun, menjadi tanggungjawab syarikat untuk bagi tahu balik kepada jawatankuasa melalui kami sekretariat untuk diambil perhatian. Boleh tak boleh itu perkara yang saya katakan perkara yang subjektif lah, perkara yang kedua. Tetapi perkara yang pasti syarikat boleh ambil inisiatif untuk dapatkan konsen daripada kami di JAIZ tentang apa juga masalah ataupun apa juga yang diambil tindakan oleh syarikat. So kalau dalam ni saya tak boleh nak membenarkan, tetapi saya membuka ruang kalau syarikat ada masalah nak request untuk guna logo ni lebih awal atas faktor-faktor yang macam disebutkan awal tadi, mungkin kami akan bawakan kepada jawatankuasa untuk pertimbangan. Kalau dapat, dapatlah. Oh, okey. Soalan yang kedua, berkenaan dengan keperluan khusus untuk pekerja Muslim, muka surat 31. Manual ya, manual. Manual. Sekejap ya. Okey. Okey, untuk industri besar dan sederhana tu kan, minimum 2 orang pekerja